Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rozana Haji Abdul Hamid. Saya merupakan salah seorang perunding latihan kanan di Intan Kampus Sabah. Saya diamanahkan untuk menerajui unit komunikasi dan pengurusan kualiti atau dikenali juga dengan nama unit Q. Pada kali ini saya akan berkongsi mengenai ulasan buku. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan nampak di sinilah kan. Buku pilihan saya bertajuk Jangan Mahu Jadi Paku, Jadilah Palu. Okey, buku ini merupakan kutipan esei dan cerita-cerita terbaik sebagai motivasi ke arah mencapai kejayaan. Untuk makluman, buku ini diedit oleh Tama Sinulinga. Beliau dilahirkan di Jakarta pada 31 Mei 1965. Beliau berkelulusan ilmu politik pada tahun 1989. Buku ini mempunyai 273 muka surat dan terbagi kepada 3 topik utama, iaitu bahagian 1 berkisar mengenai sukses, manakala bahagian kedua memaparkan koleksi unggul dan terakhir menceritakan perihal motivasi. Buku ini berwarna kuning tidaklah terlalu tebal dan saya kira buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Apa yang menarik mengenai buku ini, tuan-tuan dan puan, ialah cerita yang dipaparkan adalah cerita yang kadang-kala berkisar dan bersangkut paut dengan realiti kehidupan kita. Dengan arti kata yang lain, tidak asing lagi buat kita, sama ada kita sebagai seorang insan maupun sebagai seorang pejabat awam. Nilai-nilai murni yang dikongsikan turut menuntut pembaca untuk terus melihat helaian demi helaian buku ini. Terkadang kita terasa tersentak ketika membaca. Ada kalanya kita tersengih sendirian di bait-bait kata yang melucukan oleh penulis. Buku ini banyak memberikan inspirasi kepada individu. Keluarga pun boleh, masyarakat, waima rakyat seluruhnya. Buku ini seterusnya menceritakan bahawa sukses itu tidaklah diukur daripada ketinggian akal seseorang. Bahkan ia terangkum dalam pelbagai aspek seperti eloknya adab kita, sifat-sifat terpuji atau mahmudah, mencari ilmu tanpa mengenal lelah, kerjasama berpasukan atau dalam arti kata yang lain jalinan ukhuwah. Umum mengetahui bahawa sekiranya kita sukses atau berjaya, maka semua benda baik yang kita perolehi dengan mudah. Contohnya jawatan kita, kekayaan, nama yang gah dan apa juga yang berada di muka bumi ini. Mudah. Walaupun begitu, kejayaan itu tidak datang bergolek. Usaha tangga kejayaan dan ia sering menjadi inspirasi kepada orang lain. Memetik kata-kata William Arthur Ward, beliau berkata, guru yang biasa-biasa berbicara, guru yang bagus menerangkan, guru yang hebat mendemonstrasikan, guru yang agung memberi inspirasi. Melalui bab yang terakhir, pembaca disajikan dengan cerita-cerita pendek yang turut memberi motivasi. Cerita yang meyakinkan pembaca bahawa kita perlu berusaha demi mencapai sebuah kejayaan. Untuk mencapai kejayaan, kita menuntut pengorbanan. Pengorbanan pula harus melalui liku-liku kehidupan yang tidak pernah pudar masalahnya. Setiap masalah, tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada jalan penyelesaian. Penyelesaian dipilih pula perlu kreatif dan menuntut kita berfikir secara kritis. Ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa kehadiran pemimpin yang memahami denyut nadi orang bawahannya. Buku ini justru begitu meriah dan padat dengan cerita yang memberi manfaat kepada pembaca. Lagi pula sekiranya seseorang itu termotivasi, kerja yang susah akan menjadi mudah. InsyaAllah. Begitu juga sebaliknya. Walau mudahnya kerja tersebut, tetapi sekiranya seseorang itu tidak mempunyai motivasi diri, maka kerja yang senang akan tetap menjadi susah. Selain daripada itu, buku ini juga memberi makna yang sangat penting kepada saya kerana ia diperolehi ketika saya menghadiri kursus fungsi muda. Buku ini saya pesan khusus dari Indonesia semata-mata ingin mengetahui apa sebenarnya intipati di dalamnya.
Ternyata saya tidak tersilap langkah dan buku ini sangat memberi inspirasi dan sedikit terkesan dengan cerita yang dipaparkan. Terkadang adalah juga kan terasa macam ala-ala siapa yang makan cili dia terasa pedas. Cuma yang pasti buku ini mendorong individu untuk berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Akhir kata, saya petik kata pengantar yang berbunyi, pemenang tidak pernah mundur. Orang yang mundur tidak pernah menang. Sekian.